wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Pertemuan menetapkan rasa hati, bukan takdir ditentang, namun dirimu dengan aku satu. Tak ada yang dapat menongkar jalanku, tak ada yang dapat menahan cintaku tegar. Kau bagai mendera lulu rindu, ku tak dapat ku memilikimu. Kau bagai membunuh seluruh jiwaku karena segenap semangat ku tak lagi denganku sejak kau pergi. Tak ada yang dapat menongkar jalanku, tak ada yang dapat menahan cintaku tegar. Kau bagai mendera lulu rindu, ku tak dapat ku memilikimu. Kau bagai membunuh seluruh jiwaku karena tak lagi ku dengar. Kau bagai mendera lulu rindu, ku tak dapat memiliki kamu. Kau bagai membunuh seluruh jiwaku karena tak lagi ku dengar suaramu. Ku takkan biar kau pergi, tak ku relakanmu. Rindu miliki kamu, kau bagai membunuh jiwaku. Tak lagi ku denganmu. Pembukaan siaran 24 November ini bersama dengan Afif Tirmizi dengan lagunya Kabus. Hai Afif, apa khabar? Hai, baik alhamdulillah. All Senang black, sakit juga. men in black. Okey, apa-apa pun kita nak ucapkan pertama sekali tahniah untuk lagu Terima kasih. Kabus. Thank you. Kabus kiranya kalau bahasa Inggeris dia fog. Betul? Ya. Kabus kan? Betul. Apa yang foggy sekarang Apa yang foggy ni? Sebenarnya dia adalah daripada filem Halimun. Halimun itu maksudnya kabus. Okey. So dia kesinambungan kepada filem Halimun itu. Faham. So daripada cerita kabus ni sebenarnya dia adalah cerita pasal kesengsaraan seorang lelaki, iaitu lakonan Beto Hushairi yang kehilangan Nabila Hudas, isteri dia. So saya ni membawakan watak
Beto dalam nyanyian ini. Jadi dia rasa derita dan sebagainya. Maknanya suara Beto lah ni dalam cerita tu. Okey, dan liriksnya ditulis oleh Amelia Aziza. Lagu sepenuhnya ditulis dan dikompos oleh Amelia. Mungkin boleh kongsikan pengalaman bekerja dengan Amelia sebab kita pun tahu yang Amelia juga seorang penyanyi yang cukup hebat. Betul. Jadi bagaimana kerjasama bersama dengan Amelia? Okey, dengan Amelia ni saya dah kenal dia lama. Cuma dari segi bekerja untuk lagu Kabus ni, saya boleh katakan Amelia ni merupakan seorang komposer yang sangat bagus, sangat kreatif dan as a friend dia let go saya nak buat apa. Itu bagus dia. Freedom lah. Dia free. Dia bagi saya free untuk saya feelkan lagu ini sebaik-baiknya. Dan dia orang yang sangat baik untuk saya. Okay, tapi sebenarnya kan Amelia tengah menonton ke sekarang ni? Hai Amelia. Tapi kan sebenarnya kan bila dengar lagu ni kita boleh tahu itu sebenarnya adalah touch seorang Amelia Aziza sebab dia ada dia punya touch yang menonjolkan sisi seorang Amelia tu. Dan untuk Afif sendiri, bagaimana Afif melihat lagu Kabus ni? Penerimaan daripada masyarakat pula macam mana? Okey, setakat ini saya boleh katakan ini merupakan karya yang terbaik pernah saya nyanyikan. Dan alhamdulillah saya boleh katakan juga video klip yang saya lakukan dalam lagu Kabus ni, personally saya pun muzik video yang terbaik pernah saya lakukan. So alhamdulillah penerimaan setakat ini saya boleh katakan sangat positif dan orang menerimanya dengan saya excited lah, orang happy. Orang rasakan apa yang saya cuba sampaikan. Okey, dan bagi Afif sendiri, mungkin kita dah pun sampai ke penghujung tahun ini. Tetapi ada apa-apa pelan tak untuk tahun ini ataupun tahun yang akan datang? Lagu baru mungkin? Ketika ini saya dalam rangka promosi Kabus dan perancangan saya akan datang is Kabus dalam semi-final muzik-muzik. Amin. Itu saya punya aim saya untuk lagu Kabus ni. Alright. So selepas pada itu, selain daripada itu saya InsyaAllah go with the flow. Mungkin akan ada lagi next single. Tapi so far saya tengah fight habis-habisan untuk Kabus. Wow, sekarang ni target sekarang semi-final, lepas tu final, lepas tu juara, lepas tu lagu baru. Amin. Okey, apa-apa pun Afif, kami di Wanita Hari ini mengucapkan selamat maju jaya untuk Afif. Semoga lepas ni dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat, karya-karya yang dekat dengan hati masyarakat. Yang pasti anda bolehlah dapatkan perkembangan terkini Afif di media sosial Afif. Okey, terima kasih Afif ya. Thank you. Dan anda di rumah, sebelum kami nak kongsikan apakah topik kita pada hari ini, apa kata kita saksikan kompilasi video-video TikTok ini yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Dalam musikku merajuk seketika, lalu ku pergi meninggalkan dirimu tanpa ku duga lilin menjadi barang, gurauan ku jadi dilema prasangka. Kau menyangka aku pergi karena dia yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Sugi, itu dia tadi sedikit sebanyak rangkuman video TikTok yang sebenarnya sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu hadanah. Okey, dan Sugi, sebenarnya bila kita bercakap tentang hadanah ataupun hak penjagaan anak ni bukan pertama kali kita bawakan di Wanita Hari ini. Sering kali juga kita bawakan topik ini dan saya kira ini adalah antara topik yang wajar kita bawa kerana ia dapat mengingatkan kembali kita tentang tanggungjawab dan juga hak-hak yang ada apabila berkaitan dengan hadanah. Betul. Sering kali Yana dalam situasi di mana ibu atau ayah berpisah ataupun perceraian berlaku ataupun anak-anak kehilangan ibu atau ayah, mereka anak-anak yang tersangkut di tengah-tengah tidak tahu apa untuk dilakukan, tiba-tiba ada orang ketiga yang akan datang dan berkata, oh awak kena tinggal dengan saya. Ataupun antara ibu dan ayah itu sendiri ada konflik kan. Jadi anak itu akan menjadi mangsa. Betul tu. Dan sebab itulah saya rasa kita semua perlu cakna tentang topik berkaitan dengan hadanah ini. Anda pula bagaimana? Ada sebarang persoalan atau mungkin nak berkongsi pengalaman
pengalaman hidup anda bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di akaun Instagram WHITV3 dan juga akaun TikTok WHITV3. Ya, betul. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan seorang pakar yang boleh menjawab persoalan-persoalan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kena mengejar. Bismillahirrahmanirrahim. Atas persetujuan bersama, dengan ini Mahkamah perintahkan hak jagaan seorang anak bernama Suri binti Anas diberi hak dan diletakkan hak jagaan kepada plaintif Melissa binti Manaf. Sebab sebenarnya bila kita tengok paparan ataupun sedutan daripada drama Cari Aku di Syurga tu tadi, mungkin kita cakap ini berlaku hanya di dalam drama, tetapi hakikatnya inilah yang berlaku dalam realiti juga. Hari ini kita nak bawakan topik iaitu hadanah ataupun hak penjagaan anak. Ya, dan untuk itu kita bersama dengan Tuan Mahmud Jumaat selaku peguam syar'i kita. Terima kasih Tuan bersama kami pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput. Baik Tuan. Kalau di awal tadi saya dan Yana dah berikan sedikit mukadimah lah, bila ada berlaku penceraian, perpisahan, yang jadi mangsa adalah anak itu kan, perebutan anak, hak penjagaan anak itu. Jadi mungkin Tuan boleh perjelaskan apakah itu hadanah sebenarnya? Baik. Hadanah ni ini adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu ini untuk mudah kita faham adalah hak penjagaan anak-anak. Okey, tapi kita kena faham beza hadanah dan kafalah. Dia jarang kita dengar. Okey, secara mudahnya hak penjagaan anak ni dia terbagi kepada hadanah. Hadanah ni dia bermaksud hak penjagaan bayi yang sejak lahir sehingga sampai tempoh memayis. Memayis umur 7 tahun. Okey, daripada 7 tahun dia sehingga akil balik dia terbagi sebagai kafalah. Iaitu 7 tahun sehingga kalau untuk perempuan 9 hingga 12 tahun untuk perempuan dan untuk lelaki daripada 12 tahun hingga 15 tahun. So kalau hadanah ni dari segi mudah untuk kita nak faham adalah hak penjagaan ke atas anak kepada penjaga dia untuk menjaga dari segi kebajikan dia, masalah dia dari segi makan minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan utamanya kasih sayang. Okey, baik. Itu kita dah faham terma hadanah dan juga kafalah tadi. Baik, tetapi secara general rule-nya adalah sekiranya berlaku perceraian, hak penjagaan anak itu akan jatuh kepada siapa terlebih dahulu? Okey, suka saya kita faham dari segi kenapa dari segi general rule dia akan jatuh kepada ibu. Kenapa ibu? Kerana ada hadis Nabi Rasulullah SAW yang mana ada seorang ibu ni datang kepada Rasulullah. Dia cakap, wahai Rasulullah, aku yang mengandung dan melahirkannya, akulah yang menyusukannya, akulah yang menjaga anak ni ketika bayi duduk di riba, aku memberi perlindungan kepadanya. Tiba-tiba suami dan aku bercerai. Sekarang suami aku ingin menuntut haknya ke atas anak tersebut. Dan Rasulullah menjawab, engkaulah yang paling layak ke atas anak tersebut sehinggalah engkau mengahwin dengan lelaki lain. So dari general rule dia, ibu akan dapat. Dan seterusnya barulah kalau ada dia punya exception lah. Exception dan sekiranya di contest, betul? Di contest. Okey, baik. Kita ada banyak lagi nak tanya kepada Encik Mahmud kita. Tapi sebelum tu, kita juga sempat bertanya kepada orang ramai apa agaknya kerisauan ataupun persoalan yang mereka ada berkaitan dengan topik hadanah kita pada hari ini. Jom kita saksikan.
apakah syarat yang melayakkan saya untuk mendapat hak penjagaan anak saya? Soalan yang kedua, saya nak tanya, apakah alasan seorang wanita itu hilang kelayakan dan juga gugur hak sebagai seorang penjaga? Soalan ketiga, saya nak bertanya, saya dan bekas suami mempunyai anak luar nikah sebelum kami berkahwin. Adakah suami saya mempunyai hak jagaan ke atas anak tersebut? Okey, Suki, dekat situ kita tengok ada 3 soalan daripada orang awam berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi kita address satu persatu persoalan-persoalan tersebut. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu apakah syarat yang melayakkan saya untuk mendapatkan hak penjagaan anak saya? Baik. Di bawah Seksyen 82 dari segi perundangan, okey, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Kita ambil Wilayah Persekutuan. Dia ada 5 antara syarat-syarat yang kita kena penuhi. Kalau kita tak penuhi, salah satu tu kita gagal dan kita default bawah dia punya exception to the general. Contohnya, pertama kita kena beragama Islam, di segi orang Muslim. Nombor 2, dia mesti akil baligh. Nombor 3, dia mesti fikiran, kemampuan untuk berfikir dengan sempurna. Nombor 4, dia mesti orang yang baik. Dia mesti dengan orang yang baik. Dan nombor 5, dia mampu untuk memberikan perlindungan tempat tinggal di situ. Di mana anak-anak yang dijaga tu di tempat yang baik. So because kita kena faham dia punya dari segi undang-undang yang mana kita melihat kepada mazhab-mazhab dan juga hadis Rasulullah SAW yang mana contohnya pernah kes ini dirujuk kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i telah memasukkan di dalam kitab Al-Um di mana dia kata sekiranya ada suami dan isteri bercerai dan nanti akan ibu dia bertanggungjawab untuk menjaga anak ini sehingga dia tempoh mumaiz. Mumaiz ni 7 tahun. Okey, ataupun kalau dia berkahwin dengan lain. Okey. Dan selepas umur 7 tahun, dia akan mempunyai budi bicara. Kanak-kanak tu dia ada bagi tanya pada kanak-kanak tu lebih cenderung nak tinggal dengan siapa. Dia akan tanya kepada anak tersebut. Dan anak itu akan membuat pilihan tetapi ianya tidak mengikat mahkamah untuk menentukan siapa dia nak tinggal dan mahkamah akan mengambil kira dari segi kemampuan, dari segi akhlak, dari segi apakah yang terbaik untuk menjaga maslahah dan kebajikan anak-anak ini. Sebab saya ingin kongsikan satu kes dari satu kes dulu dalam kes Wan Azif ni, dia yang menariknya dalam kes ni pihak tu dia menuntut hak penjagaan yang pada waktu kita itu anak tu baru berumur 2 tahun 3 bulan. Yang jaga tu nenek. Nenek dia yang jaga. Nenek dia jaga dan mak dia nak try dapat balik hak penjagaan anak tu. Tapi kes tu mengambil masa dalam 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Disebabkan mahkamah melihat waktu tempoh penjagaan nenek ni di bawah penjagaan dia, kebajikan anak tu dijaga dengan baik, maslahah anak tu terjamin, pendidikan, kasih sayang diberikan sepenuhnya kepada anak tu. Kerana mahkamah melihat ada tidak wajar untuk anak ni asyik bertukar penjagaan. So untuk menjaga untuk menjaga maslahah dan kebajikan anak, hak penjagaan anak ni diberikan kepada nenek dia. Walaupun ibu dia tu menuntut hak penjagaan itu. Kalau dah asyik berubah tangan, gangguan emosi kepada anak itu. Ini cerita happy sikitlah daripada drama, sultan drama. Ini kan sedih kan, yang dijaga tu tak dapat, tapi yang baru menuntut tu pula yang dapat. Ini pandangan Tuan dan juga Yana. Pandangan Mak Etun di Facebook WHI katanya perceraian yang melibatkan anak tu yang sedih. Bagi saya, biar anak ikut mak kerana dia lebih arif. Ayah bagi nafkah dan kalau boleh selalu berjumpa, semoga tak putus kasih sayang. Lagipun ayah sibuk cari rezeki. Ini pandangannya. Tetapi mungkin kita boleh kaitkannya dengan soalan kedua tadi daripada penonton kan. Apa yang menyebabkan seorang wanita ataupun dalam aspek ini, konteks ini ibu hilang membolehkannya hilang kelayakan ataupun gugur hak sebagai seorang caretaker. Okey, kita ambil yang tadi dari segi aspek hadis Rasulullah tadi itu. Yang mana kan Rasulullah SAW bersabda kalau sekiranya berlaku perceraian, ibunya ada hak ke atas anak tersebut selagi mana dia tidak bercerai. Selagi mana dia tidak berkahwin. Berkahwin dengan lelaki lain. So,
syarat pertama, kalau contohnya dia berkahwin dengan lelaki lain, automatik dia punya hak tu dia macam general tu dia jadi exception lah. Maknanya dia tak terpakai. Bermaknanya kalau you kahwin dengan lelaki dan anak tu perempuan, dia bukan murim. So dia dah tak terpakai dah general tadi tu sampai memais. Satu pertama. Yang kedua, yang ni yang banyak jadi lah. Yang ni yang banyak jadi yang saya ikut pengalaman saya. Ibu tu dia cuba bawa lari anak tu. Dia bawa lari ke Kelantan, ke Terengganu, ke Kedah, tempat yang jauh lah daripada rumah kelamin tu. Semata-mata untuk mencegah ayah dia daripada menjalankan tanggungjawab, menjalankan pengawasan, memberi kasih sayang kepada anak tersebut. Ataupun nak berjumpa dengan anak tu pun tak dapat. So kecuali dia boleh buktikan tak ada tindakan secara aktif untuk mencegah. Kerana dia kata yang saya balik ke Kelantan ni rumah kelahiran dia atau rumah mak ayah dia. Dan dia okey. Mencegah tu bermaksud dia memang secara aktif. Blok WhatsApp, tukar nombor phone, tidak maklumkan di mana keberadaan anak tersebut. Dan di situ dia akan memutuskan hak dia untuk mendapatkan eksklusif kepada anak tu. Dan banyak lagi dari segi kalau kita boleh buktikan dia bukanlah seorang perempuan yang baik. Dengan segi pekerjaan dia, sebab saya kongsikan sikit pasal satu kes, nama dia kes Suzaili tau. Dalam kes Suzaili ni mak ayah bercerai, dua-dua ingin dapatkan hak penjagaan ke atas 4 orang anak. So apa yang berlaku dalam kes ni, pihak ayah dia dapat membuktikan bahawa waktu dia tempoh perkahwinan, ibu dia tu dia ada macam melakukan hubungan yang curang lah dengan pihak lelaki lain, dan dia pun nusyus waktu tempoh perkahwinan, dia keluar rumah dan dia pun telah bersosial sewaktu tempoh perkahwinan. Disebab kerana itu mahkamah memutuskan hak penjagaan ini diberikan kepada ayah dia, walaupun ada ibu dia. Jadi kalau dapat dibuktikan yang ibu ini mempunyai pekerjaan yang tidak berapa baik, perkara-perkara negatif, ini akan menggugurkan hak ibu ini tadi daripada mendapat penjagaan kepada anak-anak. Okey, ada satu lagi soalan daripada paparan itu tadi, tetapi kita nak saksikan terlebih dahulu satu paparan ataupun video berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Pelengkap rumah tangga pastinya apabila dikurniakan cahaya mata. Seperti pasangan lain, Sarah juga mengimpikan rumah tangga yang kekal bahagia. Namun, apakan daya, panas tidak sampai ke petang. Istana cinta yang dibina runtuh begitu saja. Lebih memilukan apabila anak amanah yang dikurniakan menjadi mangsa pergelutan kerana bekas suami tidak memberi kerjasama atas hak penjagaan anaknya. Masa kes penceraian saya masa tu sering dimomokkan dengan bekas suami saya tahu. Bekas suami saya selalu kata macam ni, "Engkau minta cerai, anak pun kau takkan dapat Silap-silap engkau yang dapat nusyus. Kau dah lah kerja kontrak je. Lainlah macam aku ni, ada pencen." Kata-kata tu memang saya tak boleh lupa lah sampai sekarang. Jadinya masa tu, saya pun cakap, okey, tak apa. Saya pergi ke mahkamah. Saya buat tuntutan cerai, tuntutan hak jagaan anak hadanah, dan lagi satu tuntutan nafkah anak masa tu. Jadinya, kes cerai ni mula-mula dia tak nak bagi kerjasama tau. Dia tak nak datang. Siap kata lagi, kalau dia tak datang, dia takkan boleh pun lafazkan cerai ni dekat saya. Dia nak biarkan perkara ni tergantung. Tapi masa tu dia lupa kot agaknya. Masa tu dah ada dah pelaksanaan hakam. Mahkamah dia boleh jatuhkan talak melalui hakam. Hakam tu dilantik oleh mahkamah. Dan hari demi hari, kalau tak salah saya, dalam masa 7 bulan masa tu, kes cerai saya pun dah selesai. Memang lama sikit lah sebab pihak belah sana tu tak nak bagi kerjasama. Nak dekat setahun lebih jugalah saya turun naik mahkamah tanpa kehadiran si bapa ni, sampailah ke kebacaan keputusan. Dan nak jadikan cerita, akhirnya ketiga-tiga anak ni diserahkan kepada saya dan pihak bapa tu hanya dapat hak melawat saja. Nafkah anak pula
mahkamah dah perintahkan kepada pihak papa untuk sediakan RM3,000 sebulan. Dan sekarang ni saya tengah berjuang untuk naik kembali ke mahkamah sebab pihak belah sana dia tak nak buat potongan gaji. Nak minta dikurangkan adalah. Sudahlah culas setiap bulan kan. Nak minta kurang pula. Dia tak tahu anak-anak ni makin besar. Banyak benda yang kita kena fikir. Kita pula sebagai ibu ni kenalah bagi yang secukupnya kan kepada anak-anak. Hak anak-anak saya ni memang saya akan perjuangkan macam mana sekalipun. Tak pernah akan saya halalkan sebab itu bukan hak saya. Ini semua memang untuk anak-anak saya. Okey, ini adalah antara hakikat yang berlaku dalam masyarakat kita pada saat dan ketika ini apabila kita bercakap tentang hadanah, ianya membawa kepada banyak lagi aspek-aspek lain dalam kehidupan anak dan keluarga itu. Sebagai contohnya dari soal nafkah dan sebagainya. Okey, baik, itu berkenaan dengan paparan sebentar tadi. Dan dalam video awal tadi kita bertanya kepada penonton tu, ada satu lagi soalan yang belum dijawab, iaitu bagaimana sekiranya ibu bapa ini tidak berkahwin, ada anak luar nikah. Jadi adakah si bapa itu tadi boleh menuntut hak penjagaan anak kepada anak luar nikah itu tadi daripada ibu? Baik. Ini soalan yang baik kerana dia begini tau. Sekiranya bila kita tak ada satu hubungan yang sah, anak tu kalau dia meninggal pun you tak akan dapat hak faraid dia. Kerana apa? Dia bukan nasab dia. Dia dah putus nasab tau. Kerana ayah tu kalau ikut Islam dia bukan ayah yang sah. Kerana itulah sama juga seperti mana dalam konsep hadanah, ayah dia tak ada hak ke atas anak tersebut. Di bawah Seksyen 85 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, memang hak penjagaan akan sepenuhnya milik kepada ibu. Okey, dan rentitan daripada soalan anak luar nikah ni tadi, definisi anak luar nikah itu mungkin boleh bagi kefahaman sedikit daripada umur berapa ke berapa sekiranya ibu dan bapa ni tadi dah melahirkan anak tu, tetapi mereka berkahwin. Dalam tempoh berapa baru dikatakan bukan lagi anak luar nikah? Itulah dalam selalunya dia pengiraan dalam masa 6 bulan. 6 bulan daripada tempoh perkahwinan. Kalau you contoh dalam masa 3, 4 bulan, 5 bulan you dah lahirkan anak, automatik tu kita boleh kontes nasab anak tu. Okey, baik. Jadi dalam tempoh 6 bulan. Okey, kalau dah didaftarkan automatiklah akan jadi anak kepada kedua-duanya. Okey, baik. Okey, baik. Tuan, ni soalan dari Facebook. Nur Sahdia bertanya, macam mana kalau anak nak ikut ibu kandungnya tapi ibunya tak nak dah bagi anaknya kepada bekas suami? Aduh, sedihnya. Ibu dia sendiri yang nak bagi. Ibu tak nak tapi anak nak bersama dengan ibu. Betul lah. Tu dalam kes macam ni pihak mahkamah dia utama sekali dia akan lihat apakah kebajikan dan masalah anak itu. So kalau sekiranya dia tengok ayah dia beria, mak dia yang tak nak, dan adalah yang terbaik untuk anak tersebut untuk diberikan kepada ayah dia. Sebab at the end of the day, kalau mak dia sendiri yang tak nak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ibu menjaga kebajikan anak tu, adalah baiknya ayah dia yang untuk take over. Okey, baik. Jadi mahkamah akan melihat dalam aspek itulah. Okey, baik. Soalan seterusnya, Tuan Mahmud. Kalau sekiranya ibu dan ayah dua-duanya sudah tiada, dua-duanya sudah meninggal, hak penjagaan anak ini tadi akan jatuh kepada keluarga yang mana? Sebab kadang-kadang ada berlaku juga kes kan, Sugi. Nenek belah ayah yang nak menuntut hak penjagaan anak ataupun keluarga belah ibu yang nak menuntut hak penjagaan anak. Sekiranya kedua-dua ibu bapa ni dah tak ada, anak itu akan jatuh kepada siapa? Baik. Dia ada hierarki dia ada hierarki dia, yang mana pertama sekali dia akan pergi kepada nenek belah ibu. Nenek belah ibu. Mana nenek anak tu maknanya ibu kepada isteri ni tadi. Okey, maknanya nenek sebelah ibu, lepas tu dia akan turun ayah. Ayah dah meninggal pula. Dia akan tengok pula nenek belah ayah pula. Okey, dah bagi nenek belah ayah dah habis, dia akan pergi pula adik-beradik perempuan si ibu sebapa kepada yang belah ibu. Okey. Lepas adik-beradik perempuan ya? Adik-beradik perempuan. Dia ada banyak hierarki dia. Sampai ada yang makcik take over, tapi semua hierarki ni semua belah perempuan. Okey. Dia utamanya diberikan pada sebelah ibu dahulu. Ibu dahulu baru pergi kepada ayah. Okey. Dan dari situ juga mahkamah akan macam yang Cik Mahmud katakan, Tuan Mahmud katakan tadi itulah, dia akan tengok dari konsep kemampuan keluarga ini bagaimana, anak ini bahagianya lebih dengan siapa dan sebagainya. Itu kalau
Kalau ibu dan ayahnya tiada, tapi bagaimana pula kalau si ibu dah dapat hak, tetapi lepas tu didapati ibunya tidak layak untuk meneruskan penjagaan anak itu. Kalau situasi macam tu bagaimana? Sebenarnya itulah, dan kita sebagai pihak yang lelaki atau pihak suami atau pihak nenek kepada suami, kita kena ambil tindakan memfailkan kes di mahkamah untuk menuntut hak penjagaan anak tersebut. Okey. Dan kita kena buktikanlah, of course, siapa nak mengaku yang dia jahat ke ataupun dia tak mampu. Dan kita kena buktikan 5 elemen yang saya katakan tadi tu. Bahawa dia tak layak, dia tak mampu menyediakan tempat tinggal yang baik, dan dia pun bukan satu pekerjaan yang baik. Tetapi dengarlah, saya memang mahkamah akan prioritaskan ibu dulu. Perkara itulah yang ditetapkan dalam jalur dalam hadis Rasulullah, memang kita letakkan ibu dahulu. Tetapi dia lepas memais, dia akan tengok kepada anak tu pula. Sama ada anak cenderung kepada siapa. Dan bila anak pula, bila dia bagi hanya sekadar pendapat, dia punya kecenderungan kepada siapa, dan mahkamah akan menilai pula latar belakang mana yang paling sesuai. Okey, baik. Tapi kan Sugi, kalau kita tengok dalam drama tadi kan, masih lagi nak membincangkan tentang drama tu, sebab saya rasa mungkin itu juga yang berlaku dalam masyarakat kita. Realitinya, pada mulanya ibu tak nak anak ini. Jadi anak ini dibesarkan oleh bapa dan juga mungkin isteri kedua bapa itu tadi. Okey, kemudian dah anak itu macam dalam drama tadi dah umur 6-7 tahun. Ibu tu datang semula nak menuntut hak penjagaannya. Dan dalam cerita tu tadi memang jatuh balik kepada Janani kan. Jadi dalam situasi begini, bagaimana sebenarnya mahkamah melihat? Sebab kalau saya berdasarkan cerita tu, ibunya itu memang lebih berada, lebih berkemampuan. Adakah itu satu-satunya faktor yang akan menentukan kebajikan anak itu, ataupun anak itu sendiri sebenarnya kalau kita tengok tadi memang dia nak tinggal dengan bapa dan ibu barunya itu? Dia dari segi kemampuan kewangan, itu adalah salah satu faktor sahaja yang mahkamah akan ambil kira. Tapi mahkamah akan lihat secara keseluruhan dari segi kebajikan anak itu. Antaranya dia akan tengok, that's why dia akan tanya anak tu kalau waktu lebih bertempoh memais, dah akhir balik, dia akan cek, okey, anak tu dia cenderung pada siapa. Kalau dia kata tengok ayah dia, dan dia akan tengok pula, kalau compare dengan ayah dia, selama dia duduk di bawah penjagaan ibu atau ayah dia ni, mana yang lebih baik dari segi kebajikan. Tempat tinggal, dari segi pelajaran, tengok makan minum, dari segi pekerjaan. Kewangan saja itu bukanlah, itu hanya salah satu faktor yang menjadi pertimbangan sahaja. Tetapi dia akan lihat kepada kasih sayang, itu yang akan ambil mengkira sebelum mahkamah membuat keputusan. Maksudnya pelbagai faktor harus dipertimbangkan. Dan mungkin di penghujung ini Tuan boleh berikan sedikit pesanan. Sebab kadang-kadang dalam mereka inginkan hak penjagaan anak ni, anak menjadi mangsa. Gangguan emosi dan pelbagainya. Ayah kata, awak cakap awak nak bersama dengan ayah. Ibu akan berkata, awak cakap ke mahkamah awak nak bersama dengan ibu. Jadi pesanan kepada masyarakat di luar sana, Tuan. Baik, dia begini. Saya sebenarnya banyak nak cerita pasal nak letakkan kesimpulan ni. Tapi bagi saya, dia begini. Untuk kepada mana-mana pasangan yang telah dah berpisah di luar sana, dengarlah, dengan memburukkan pasangan satu lagi tidak menunjukkan, membuktikan ayah anda lebih baik. Sebenarnya, bila anda membuat sebegitu perkara atau anda cuba memisahkan anak daripada belah ayah atau belah ibu, anda telah mengoyakkan emosi kanak-kanak tersebut dan menyebabkan anak anda lebih stres, lebih depres, dan anda sebenarnya telah menghancurkan masa depan untuk menjadi seorang yang lebih baik, sebagai orang yang lebih yakin. Kerana you imagine, ayah dia merupakan hero dalam kehidupan dia, ibu dia sebagai seorang ibu kepada dia, menjadi pelindung kepada dia, dan bila bercerainya satu masa, anda cuba memburuk-burukkan dia. Saya cadangkan sekiranya apa saja berlaku antara suami dan isteri, saya punya nasihat, kita jangan mengenepikan hak anak tu kepada ibu bapa. Baik. Dan saya teringat satu kes tu kan, Sugi. Ibu dengan ayah, anak ni duduk tak nak duduk, dia nak duduk dengan nenek dia. Berlaku juga situasi sebegitu. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Mahmud Jumaat selaku Peguam Syar'i kita pada hari ini untuk berkongsi tentang topik hadanah. Diharapkan apa saja yang kita kongsikan pada hari ini dapat memberi input, dan juga kita kata sebagai kita semua untuk lebih cakna tentang hak dan tanggungjawab yang kita ada. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih, Tuan. Wanita hari ini.
Baik, masih lagi bersama kami di WHI dan kami di WHI sungguh berbangga kerana hari ini kami bersama dengan dua orang individu yang sudi berkongsi sedikit mengenai antara aktiviti yang akan berlangsung pada 30 November ini. Kita bersama dengan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Teja, Puan Seri Datuk Hajah Tengku Muhaini binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah selaku pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat ATM. Selamat datang Yang Amat Mulia Tengku. Sihat ya? Sihat? Okey. Dan kita juga bersama dengan Datuk Rozana binti Khalid selaku Bendahari Badan Amal Kasih Sayang yang juga dikenali sebagai Bakasa. Selamat datang Datuk. Serba biru kedua-duanya ya? Uniform. Cantik uniform mereka. Okey, baik. Mungkin eloklah kalau saya berikan sedikit pengenalan kepada penonton berkaitan dengan bakat di mana bakat atau Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera telah ditubuhkan pada tahun 1976 dan pada tahun lepas pada 4 Februari 2021 ianya telah didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dan sejak pertubuhannya itu bakat telah aktif untuk memastikan ahli-ahlinya yang terdiri daripada isteri-isteri pegawai dan juga anggota ATM sentiasa memanfaatkan setiap inisiatif yang digerakkannya ya Yang Amat Mulia Tengku. Dan tak lama lagi pada 30 hari bulan November 2022 bakat bersama akan mengadakan Malam Amal Bakasa dan Bakat Islamic Fashion Festival. Jadi kita nak terus bertanya kepada Yang Amat Mulia Tengku berkaitan dengan Malam Amal ini, bagaimana Yang Amat Mulia tercetusnya idea yang cukup hebat ini? Okey, sebagaimana kita tahu, Bakat dan Bakasa adalah dua buah NGO. Yeah. So kami memerlukan dana tabung kami untuk kami menjalankan aktiviti dan juga program untuk kedua-dua. Kan? Saya sebagai pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat Angkatan Tentera Malaysia, kami ada 60,000 lebih isteri-isteri. Wow. Okey. A quarter of it adalah suri rumah tangga. And then ada yang kerjaya, ada yang tak kerja. Jadi kami memerlukan, kami baru didaftarkan selama kami, before that kami tak dapat apa grant dari kerajaan. Hanya melalui ATM kami dapat kutipan daripada anggota, pegawai dan anggota sumbangan. So which is not much. So untuk kami mengadakan fundraising, we need a platform. So saya sudah Islamic Fashion Festival has been established and since 2006. Okay. And not only di Malaysia, globally. Betul. Saya mengikutinya. Jadi saya berbincang dengan Datuk Seri Raja Reza. Can we collaborate Bakasa Bakat for us to raise funds, melalui IFF, which is a good platform and which has been idle for the last how many years because of COVID and whatnot. Betul. So it is in a way timing, Ialah apa nak buat kan sekarang kita ada hal politik tak kira saya akan jalan teruskan insya-Allah kan. Betul. So that is what it started, where it started. Because for us we need the funds untuk memberi kursus-kursus kemahiran terutama kepada isteri-isteri anggota dan juga pegawai. Baru ni saya sudah selesai memberi kursus kepada kepimpinan, kursus leadership kepada isteri-isteri pegawai kanan ATM, which has never done before. Baik. You know, so I just finished it about a week ago. Dan itu semangat yang kita mahukan bagi orang kata empowerment, women empowerment kan, yang amat mulia. Dan juga before that last year we started for the
isteri-isteri anggota yang suri rumah. And this is what they've done, which they nice. They buat jualan terus. Okey, so, baik. Kami bagi kursus kemahiran, skills untuk culinary dan reka fashion. Okey. Tailoring and all that. Baik. Inisiatif yang cukup hebat. Dan mungkin saya nak tujukan soalan ni kepada Datuk Rozana. Kalau kita bercakap mengenai NGO, pastinya ramai yang tahu NGO, pelbagai inisiatif yang akan dilakukan. Dan pastinya Bakasa juga ada pelbagai inisiatif yang diambil. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan antara inisiatif yang dilakukan oleh Bakasa menggunakan dana-dana daripada agensi mahupun individu yang memberikan sumbangan. Okay. Sebenarnya Bakasa beroperasi lebih almost 20 tahun. Oh wow. Ya. Dijayakan oleh kumpulan sukarelawan yang sangat committed. Ya, antara sepanjang 20 tahun ini banyak inisiatif. Pertama saya akan yang close to our heart ya, paling dekat, iaitu Rukta. Rukta adalah rumah kanak-kanak Tengku Ampuan Afzan, dibina pada tahun 2007 di Raup. Ya. Anak-anak daripada golongan miskin dari umur 7 sampai 17 menetap di sana, dan kami tak stop di situ. Bakasa akan jaga mereka sampai graduate, sampai dapat kerja, berdikari dan sampai kahwin pun lah. Ya. Lepas tu satu lagi inisiatif yang dimulakan, dilancarkan pada tahun 2017 adalah Cinta. Cinta ialah kreatif Center of Innovation Tengku Ampuan Afzan. Di Raup juga, we call it Cinta at Raup. Untuk memberi anak-anak yang kawasan pedalaman yang tak ada exposure pada teknologi, jadi kami program-program di situ untuk mereka dapat asas electronics, robotics dan STEM. Dan hasrat kami memang nak membukakan kepada pelajar-pelajar di Raup. Maklumlah dengan COVID apa semua kan. Jadi terganta sikit, dan kami pun ingin sangat dana lebih sebab Cinta at Raup, hasrat kami ada nak buka Cinta at Rompin, Cinta dekat Pekat, dari daerah. To give that opportunity lah. Jadi untuk meluaskan lagi sayapnya lah. Okey, baik. Dan di sini mungkin kita dah dengarkan berkaitan dengan bakat dan juga Bakasa, dan pastinya penonton ingin juga ketahui sedikit mengenai Malam Amal Bakasa dan juga bakat kolaborasi anda berdua untuk Islamic Fashion Festival. Apakah harapan yang amat mulia Tengku dan juga Datuk? Okey, malam tu kami akan ada 6 breaker fashion. 6 ke 7? 7 breaker fashion. 2 dari Indonesia. We have Rizman Ruzaini, Nurita Harith, Kevin Tu, Rosita Cik Wan. Wow, nama-nama besar tanah air. Jenny, saya tak ingat nama penuh. Geya Pangabian. Dan juga Datuk Seri Raja Reza akan mempamerkan baju kemeja kan. Itu. Dan kami juga ada penghibur famous Amy Search, Rahimah Rahim, dari Singapura Alif Aziz, apa lagi? Wow, line up yang cukup orang kata membuatkan kita teruja bila kita mendengar nama-nama mereka. Ahli-ahli bakat, artinya bakat darat, bakat laut dan bakat udara akan adakan bazar. Dan juga individu-individu ahli bakat yang kemahiran mereka melalui crochet ke apa, berjualan, dan sampai vendors yang kami kenalan semua kan. Dan the designers also ada buat jualan, dan juga untuk 2 hari, hari 30 dan 1 hari bulan. Di Wisma Perwira. Ya, di Dewan Perkasa Wisma Perwira ATM. Jadi di sini kami bagi pihak WHI ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Bakasa dan juga bakat untuk Malam Amal yang akan berlangsung pada 30 hari bulan November ini. Semoga ianya berjalan dengan lancar ya, Yang Amat Mulia Tengku dan juga Datuk Rozana. Terima kasih kerana bersama kami, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Uyaina dan juga saya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali
kembali bersama kami di Wanita hari ini dan selama 1 jam kita bersiaran ni macam-macam sebenarnya yang kami dah kongsikan bersama dengan anda. Dan Sugi, ada beberapa komen lagi yang Sugi nak baca, silakan. Ya, betul. Tapi pelbagai komen yang mereka tujukan ini ada soalan di sebaliknya dan saya pasti tadi Tuan Mahmud telah pun menjawab. Antaranya adalah kalau ibu dan ayah masing-masing dah kahwin lain, hak jagaan hadanah patut diberikan pada siapa. Saya rasa sedikit telah disentuhnya tadi kalau kehilangan ibu bapa ataupun kalau ibu kehilangan syarat untuk menjaga anaknya. Tapi yang penting Yana, apa pun yang kita kongsikan hari ini, kami tak sempat nak rangkumkan kesemuanya. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan, eloklah kalau anda pergi berjumpa dengan mereka yang lebih pakar, seorang peguam, dapatkan konsultasi daripada mereka dahulu. Jangan terlalu terburu-buru dalam membuat sebarang keputusan. Dalam situasi ini Yana, pastinya kalau kita yang tak tahu, kita bertanya, katalah saya tak tahu, saya tanya kepada Yana. Yana pula tak tahu, Yana tanya orang lain. Lepas tu dapatlah maklumat yang tidak sahih, membuatkan kita keliru, tak tahu nak buat keputusan. Terutamanya kalau kita tanya orang dan orang tu buat tahu. Jadi lagi banyak masalah daripada situ. Apa yang penting apabila bercakap tentang hadanah ini, ada banyak lagi aspek-aspek lain yang akan jatuh apabila kita bercakap tentang hadanah. Jadi pastikan anda mendapatkan khidmat kaunseling dan juga bertemu dengan pakar yang sebetulnya, yang selayaknya, supaya yang paling penting kebajikan anak-anak itu nanti terjaga. Betul, setuju sangat. Baik Sugi, itu sahaja yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda untuk siaran pada hari ini. Esok hari Jumaat, hikayat perkahwinan, topiknya adalah pentingnya restu keluarga. Awak setuju ataupun tidak? Setujulah. Kalau nak kahwin, takkan nak kahwin individu itu saja. Keluarga pun harus happy kan. Ini yang saya suka. Kita selalu dengar orang cakap kalau kita nak berkahwin ni, kita bukan hanya berkahwin dengan pasangan itu, tetapi kita berkahwin dengan keluarga pasangan tu. Macam mana nak bahagia kalau tak dapat restu keluarga? Tapi ada orang mungkin kata, tapi kadang-kadang saya dah cuba dah nak dapatkan restu keluarga, tetapi keluarga saya tak nak bagi restu. Dalam situasi itu saya terpaksa juga, orang kata, go against my family. Ataupun adakah kalau anda berada dalam situasi itu, anda akan akur dengan permintaan keluarga untuk tidak meneruskan hubungan itu, ataupun anda nak cuba buktikan kepada keluarga anda yang bahawa cinta anda terhadap pasangan itu melebihi segala-galanya dan anda mampu make it work. Orang kata dilema tau, susah kalau dalam situasi. Mungkin ada dalam kalangan penonton yang boleh kongsikan yang sebelum ini mereka tidak mendapat restu keluarga, tetapi setelah beberapa tahun berkahwin, sudah ada anak, family pun tengok, oh dia ni bahagia dengan pasangan yang dipilih, mereka pun merestui perkahwinan itu. Betul, ataupun sangkaan buruk terhadap pasangan itu terus hilang. Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Okey Sugi, untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Jaga diri, stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye. Usawati aliran masakin rupiah, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini